Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin afzal mursalin hamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qarahamallahu ta'ala wa nafa'ana lifittarain. Amin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Allah masih lagi beri kita peluang untuk menghadiri majlis ilmu. Mudah-mudahanlah Allah akan beri kita semua taufik hidayahnya dan mendapat ilmu yang bermanfaat. Ya Rabbal Alamin. Jadi seperti biasa kita punya giliran hari ini minggu yang ketiga, Baqarah juzuk 2. Baqarah juzuk 2 muka surat 133. 133 ayat 230. Jadi dia punya terjemahan 134. Kita belajar tafsir ni, kita belajar terjemah. Satu ayat apa makna, satu perkataan apa makna, baru kita ambil seterusnya. Jadi muka surat 134 dia punya terjemah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'in, maka jika talaqaha, telah ceraikannya, fala, maka tidak, tahillu, halal, lahu, untuknya, min, daripada, ba'du, selepas, hatta, sehingga, tankiha, bernikah, zaujan, suami, ghairah, selainnya. Fa'in, maka jika talaqaha, telah ceraikannya, fala, maka tiada, junaha, dosa, alaihima, atas keduanya, an, bahawa tak yataraja'a, mereka berdua kembali, in, jika zanna, mereka berdua telah sangka, an, bahawa yuqima, mereka berdua menegakkan hududallah, hukum-hukum Allah, watilka, dan itulah hududullah, hukum-hukum Allah, yubayyinuha, dia terangkannya, liqaumin, untuk kaum ya'lamun, mereka mengetahui. Jadi kita balik pada 133 ayat sepenuhnya. Baik, in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Fa in talaqaha fala junaha alaihima an yataraja'a ayyuqima hududallah, wa tilka hududullah yubayyinuha liqaumin ya'lamun. Jika suami menceraikan isterinya lagi sesudah diceraikan 2 kali, jadi ini kali yang ketiga lah, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sehingga ia berkahwin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, yakni tidak habis iddah dan habis iddahnya, maka mereka berdua, suami lama dan bekas isterinya, tidaklah berdosa untuk kahwin kembali jika mereka berdua berpendapat akan dapat menegakkan hukum-hukum Allah. Itulah hukum Allah. Dia terangkan
kepada kaum yang mau mengetahui. Kita tengok bawah. Diriwayatkan oleh Ibnu Munzir dari Muqatil bin Hibban. Ayat ini diturunkan atas Aisyah binti Abdurrahman bin Atik yang diceraikan kali ketiga oleh suaminya Rifa'ah bin Wahab bin Atik. Aisyah kemudian berkahwin dengan Abdurrahman bin Az-Zubair Al-Qurazi yang kemudian menceraikannya. Kemudian Aisyah kemudian berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, Abdurrahman telah ceraikan aku sebelum dia menggauliku. Boleh tak aku pulang ke suamiku yang pertama? Rasulullah SAW menjawab, tidak, sehingga Abdurrahman menggaulimu. Jadi ayat ini turun, ada cerita berkenaan dengan inilah perempuan ni jumpa Nabi. Suami dia dah ceraikan 3 kali, jadi dah tak boleh rojok. Jadi hukum suami ceraikan 1, tinggal talak dengan 2. Cerai lagi 1, talak tinggal 1. Cerai lagi, habis, tak boleh rojok balik. Rojok tak boleh, nikah pun tak boleh. Jadi perempuan ni mesti kahwin dengan orang lain. Jadi perempuan ni kahwin, tapi perkahwinannya hanya kahwin aja, tak ada sebagai suami isteri. Dia tidak melakukan hubungan suami isteri. Kemudian suami tu ceraikan dia. Kata boleh tak dia balik kepada suami dia, nak nikah balik pada suami yang dah ceraikan talak 3. Nabi kata tak boleh. Jadi undang-undangnya, kalau dah cerai talak 3, perempuan ni mesti kahwin dengan lelaki lain, kemudian mesti membuat pergaulan sebagai suami isteri, melakukan hubungan suami isteri. Dia ceraikan, baru boleh kahwin dengan suami yang lama. Jadi ceritanya ni dia kahwin aja, tapi tidak dia bergaul sebagai suami isteri, jadi tak boleh. Tak boleh nikah balik pada suami itu. Jadi itulah hukum kita sekarang dalam memahamkan hukum talak dalam surah Baqarah. Jadi kita begitu. Jadi hari ini pelajaran kita adalah akhlak. Hari ini pelajaran kita adalah akhlak. Orang atas dengar ya. Saya dapat komplain orang atas tak dengar. Kursi tak ada lagi Belakang boleh duduk. Kalau belakang boleh duduk, orang atas nak turun bawah boleh lah. Ada kursi lagi. Tak malah nak naik turun. Jadi akhlak ni muka surat 16, 14. Kalau buku lama dia punya muka surat ni lari tak sama. Cuma kita tengok apa tajuk dia. Maksiat lidah, baru nak mula. Kita sekarang dalam memahamkan maksiat zahir. Pelajaran akhlak kita, kita minggu pertama alhamdulillah dah kenal Allah, tauhid. Minggu kedua berkenaan ibadat, cara-cara untuk ibadat. Jadi minggu ketiga ni akhlak. Sebab nak masuk syurga mesti dengan akhlak yang baik. Jadi akhlak yang baik ni bukan kita punya andaian. Kalau kita punya andaian, kita ni semua baik. Paling sabar wah. Cukup sabar. Tapi mengikut apa yang ada dalam undang-undang Allah. Macam mana akhlak yang baik dalam pandangan Islam? Ada terbagi 2, zahir, batin. Dua-dua ni baik, baru paslah, lulus boleh masuk syurga.
Sebab syurga tu semua tempat orang baik-baik. Jadi kalau masuk seorang yang tak baik, kacau. Terlepas mak kepo seorang, macam habis semua nanti ganggu. Jadi nak masuk syurga tu Allah dah janji tempat yang menyenangkan. Tengok senang, dengar senang. Jadi yang nak masuk ni mesti semua orang yang dah lulus lah dia punya akhlak. Jadi nak lulus akhlak ni, kita nak belajar hari ni berkenaan dengan pandangan dalam Islam. Bukan cakap-cakap gitu. Kalau cakap-cakap gitu kita cakap apa? Saya ni awak, mulut dia jahat, tapi hati macam ni baik. Pasal puji diri nombor satu lah. Padahal puji diri itulah juga yang buruk mengikut pandangan Islam. Jadi itulah alhamdulillah kita Allah beri kita kesihatan, beri kita taufik. Ni dikatakan taufik, kita dapat datang ke masjid rumah Allah. Kita keluar dari rumah saja mengikut hadis Nabi sudah ada pahalanya. Dah Allah akan mudahkan untuk kita jalan ke syurga. Bila kita keluar untuk menuntut ilmu, satu langkah, satu pahala, satu dosa terampun, satu darjat dalam syurga. Jadi ikut langkah kita lah. Kalau habis saya tak langkah, saya langkah sikit aja, ada naik teksi, naik tu Allah lebih tahulah, ikut order tu lah. Jadi alhamdulillah pagi-pagi ni kita sudah buat satu amal salih kita yang ditulis oleh malaikat kanan. Apa kata Allah dalam surah Qari'ah? Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Adapun orang yang berat amal baiknya, esok dia akan hidup dengan gembira. Esok kita ditimbang amal kita. Kalau amal baik kita, alhamdulillah hari ini kita datang, janji-janji dari hadis Nabi, kita lebih baik dari orang yang sembahyang 1000 rakaat. Lebih daripada orang yang puasa sunat. Menuntut ilmu itu, kalau boleh ilmu, afdalu indallahi minas salah wasiyam wal haji wal jihad. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menuntut ilmu itu lebih baik daripada sembahyang. Dia katakan sembahyang 1000 rakaat, waktu sembahyang kita datang, kita lebih besar pahalanya. Lebih baik dari puasa sunat, lebih baik dari haji sunat, lebih baik daripada jihad. Menuntut ilmu. Apa pasal? Ni kita tiap-tiap apa yang dijanjikan Allah dan Rasul, ada sebahagiannya kita boleh buat kajian. Kita boleh buat kajian. Sekarang satu orang suruh semayang 1 jam lah, kita duduk sini dari pukul 10 sampai pukul 11. Kau jangan berhenti kau semayang. Satu orang ni puasa pergi panjang, pukul 11 pun tak boleh buka. Satu orang pergi haji lagi panjang. Satu orang pergi jihad fisabilillah. Satu orang pergi menuntut ilmu. Habis semua balik 5-5 ni, siapa yang ada perubahan? Orang menuntut ilmu. Orang yang semayang tu tak ada apa-apa perubahan. Tapi orang menuntut ilmu ada taufik, ada hidayah, ada rahmat. Itu yang dijanjikan dalam hadis Nabi. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah wa yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa hafathumul malaika wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah. Tidak berkumpul, kata Nabi, satu kaum pada rumah Allah. Di dalam kumpulan itu dibacakan ayat-ayat Allah, diberi pengajaran yang baik. Kumpulan itu dikelilingi oleh malaikat dan dituruni rahmat dan dituruni ketenteraman, tenang. Duduk sini 1 jam tak boring, sekejap saja ada sakinah. Jadi ini semua janji Allah untuk orang yang menuntut ilmu. Sebab orang yang menuntut ilmu ini dapat hidayah, dapat taufik, sebab dia tambah iman, tambah takwa. Apa yang dia dengar
dia terasa dalam hati. Tapi orang yang semayang, puasa, haji, jihad, kadang tak ada apa-apa perubahan yang baik. Tapi orang menuntut ilmu benar-benar akan dapat taufik dan hidayah. Ini yang kita minta lah. Kita datang bukan cuma nak duduk, nak penuhkan masa, nak elakkan masak kat rumah, bukan. Kita datang, kita nak taufik dan hidayah Allah. InsyaAllah apa yang kita niat, kita akan dapat. Ini hadis Nabi juga. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amal dengan niat. Setiap seorang akan dapat apa yang dia niat. Apa kita niat? Niat nak jalan-jalan, kita dapat jalan-jalan. Niat kita nak hidayah, taufik, kita akan dapat. Jadi itulah hari ini kita punya sambungan pelajaran nak jaga maksiat zahir. Bersihkan zahir kita dulu, kemudian baru batin. Ini kalau kita buat ibadat, ibadat kita boleh rosak kalau zahir kita tak jaga. Lidah tak jaga, kita sedekah, kita sebut-sebut, bangkit-bangkit, habis sedekah kita. Kita buat ibadat, cerita-cerita dengan orang, riak. Jadi ini semualah yang kita nak faham. Mudah-mudahan Allah beri kita kesadaran, beri kita pertolongan, dapat kita mengamalkan apa yang baik pada pandangan Allah, meninggalkan yang tak baik. Jangan hanya belajar saja, supaya kita dapat amalkan. Ikut hadis Nabi, an-nasu halaka, semua manusia halaka, hancur, binasa, rosak, semua manusia. Yalah, apa tak rosak, apa tak binasa? Awak boleh buat kajian, apa-apa cakap ni kita buat kajian. Kita hidup dunia ni apa ada? Makan, minum, tidur, makan, minum, tidur, kerja, kedebak, kedebuk. Bukan makin kuat. Makin tahun makin lembik. Makin tahun makin tak kuat. Dari boleh berlari dah tak boleh berlari. Dari boleh berjalan dah tak boleh berjalan. Hidup. Nak panjang umur, akhirnya kita tua. Bila dah tua, Allah, dah tak ada daya lagi. Ini hidup. Padahal dah berapa banyak belanja kita makan, minum dan sebagainya. Jadi apa yang ada itu? Akhirnya semua orang meninggal. Tak ada orang yang tak meninggal. Dunia bukan tempat tinggal. Dunia tempat nak meninggal. Cuma ikut masalah. Sampai bila kita boleh duduk dunia ni? Sampai bila? Pasal Haji Bot kasih 99 tahun. Jarang yang angka umurnya 3. Jarang. Semua angka 2. 2 je dah jalan. 2 dah jalan. Subhanallah, orang yang pergi kubur tu, awak pergi kubur hari ni, dengan lagi 1 minggu awak tu. Oh, dah ramai dah. Jadi penghuni kubur dah ramai. Subhanallah, Jadi ini kita mesti sadar. Jadi Nabi kata semua manusia halakah, semua manusia akan binasa, semua manusia akan rosak, semua manusia apa dia? An-nasu halaka ilal alimun, melainkan orang yang ada ilmu. Melainkan orang yang ada ilmu. Dia ada ilmu, dia tahu apa yang patut dia isi, apa yang patut dia hindarkan. Sebab hidup kita ni bukan hanya dunia saja. Kita ni meninggal, balik ke alam lain. Semua mesti balik. Tak ada yang tak balik. Sama ada mau tak mau, suka tak suka, percaya atau tidak, mesti balik kepada alam yang kita datang. Tahun 1800 kita tak ada. Kita penghuni tahun 1900 sampai 2000. Kemudian tahun 2100 saya rasa bukan kita penghuninya lagi. Dah, semua dah balik. Jadi itulah, kita akan balik pada alam yang kita disediakan. Tu dikatakan surah Qari'ah tadi kata, kalau kita hidup ni, kita buat bekalan, amalan kita berat, amalan baik,
hiduplah kita di sana dengan gembira, dengan bahagia. Tapi kalau ringan amal baik kita, tak buat perkara yang dapat pahala banyak, ringan, kita akan masuk neraka hawiyah. Jadi dengan adanya ilmu, tunjuk kita apa yang patut kita buat. Tanpa ilmu kita tak tahu apa yang kita nak isi dalam hidup ini. Jadi semua manusia halaka illal alimun. Al-alimuna halaka. Orang yang ada ilmu pun rusak. Halaka juga. Ada ilmu pun rusak. Illal amilun. Melainkan dia amalkan ilmu dia. Hanya ada ilmu aja. Tak amalkan apa yang dia tahu, rusak. Macam kita pergi pasar, kita beli-beli barang tapi tak masak. Apa gunanya? Pergi pasar, dululah saya kalau pergi pasar, semua sayur, semua daun angkat. Belilah daun sup, daun bawang, kita nak pakai senang. Belilah daun limau, belilah daun kunyit, kan senang nanti nak masak. Akhirnya tak masak, tunggu sampai yang masak. Wah, ini orang ada ilmu. Dia dapat ilmu, ada ilmu, tapi dia tak amalkan. Rusak, hancur, rugi. Kemudian kita dah ada ilmu, kita amalkan. Cukup? Belum, Nabi kata. Al-amiluna halaka. Orang yang buat amal pun rusak. Awak dah ada ilmu, awak balik beramal. Dah bagus? Belum, Nabi cakap. Orang yang ada ilmu pun rugi. Rugi. Apa pasal? Illal muflisun. Al-amiluna halaka illal muflisun. Orang yang ada amal dengan ilmu dia pun rusak. Melainkan orang yang ikhlas. Dia buat amal tapi tak ikhlas. Hati dia riak, ujub. Ini yang kita belajar hari ini. Hari yang kita belajar nak bersihkan hati, nak bersihkan lidah. Dia banyak sedekah, hari-hari sedekah, tapi dia sebut-sebut, dia beritahu orang, dia riak, dia bangkit-bangkit sedekah dia, habis. Al-muflisun, orang yang ikhlas, dah cukup? Belum. Belum pergi tau. Khuturun azim. Al-muflisuna khuturun azim. Orang yang ikhlas pun dalam bimbang. Dia punya keikhlasan, belum lagi dia dapat buku rekod, belum tahu. Kadang-kadang orang cocok sikit aja dia melata, dia sebut, memang tak guna aku buat baik. Habis dia bangkit. Tak ikhlas. Jadi susah jugalah kita nak dapat apa yang dijanjikan Allah. Mesti ada ilmu. Sudah ada ilmu, mesti beramal. Sudah beramal, mesti ikhlas. Bersihkan hati. Bersihkan anggota zahir kita. Yang rosakkan amal kita ni lidah. Lidah suka rosakkan amal. Nanti bangkit, sebut. Kita dah buat baik dengan orang, tiba-tiba orang sakit hati kita macam. Steady tak awak? Bila orang sakit hati, tak guna kau. Dia tak makan dulu, siapa yang kasih dia makan? Ni anak ni, lagi tapak kaki 2 jari, siapa yang bela? Dah besar panjang gini, tak ingat jasa kita bangkit. Habis. Tak boleh. Kalau tiap-tiap amal yang dapat pahala untuk Allah, rahsia antara kita dengan Allah. Kalau kita nak balasan di akhirat, kalau kita nak balasan di akhirat, jangan keluar-keluarkan, jangan sebut-sebut. Kadang-kadang Allah nak uji orang yang kita buat baik tu, sakitkan hati kita. Apa rasa kita? Jadi kalau kita tak belajar akhlak, kita tak dapat taufik, tak dapat hidayah, kita tak senang hatilah. Buat baik pun tak guna. Itu gini sebut-sebut. Jadi inilah yang kita pelajari hari ini. Sebelum kita sambung ni maksiat lidah yang pertama ni, kita nak ulang balik. Kita sekarang dalam memahamkan maksiat ni, maksiat lidah ni ada 8 yang biasa orang buat. Yang boleh rosakkan amal, yang boleh rosakkan ilmu kita.
yang boleh merosakkan sedekah kita ada 8. Jadi kita baru nak mula. Tapi sebelum mula ni saya ada ingat minggu lepas saya nak terangkan tip atau syarat nak dapat kasih sayang Allah. Ini yang paling mustahak kan. Ini yang paling penting. Biar semua manusia tak sayang kita tak apa. Tapi Allah yang jadikan alam, yang kuasai alam, yang miliki alam, yang atur alam ni, sayangkan. Masya Allah. Dia ngatur semua ni. Kita pun tak tahu hidup kita ni apa minat kita. Masa kita kecil-kecil dulu atau masa dalam perut. Apa minat masak? Ada orang minat masak, ada orang minat menjahit. Kita tak tahu. Allah yang atur untuk manusia ni hidup sempurna. Kalau semua tak minat, tak minat nak apa bersihkan jalan, habislah. Jadi ada yang Allah tu minat, sampai dulu-dulu apik tu minat pikul kita punya Kita sendiri tutup hidung, tutup mata. Tapi apik boleh pikul, tak payah tutup mata, tak payah tutup hidung. Apa tu? Kalau kita disuruh, kau tarik tong tu, aku kasih kau 100, 200, terima kasih lah kau simpan lah. Aku nak lepas juga, hidung sampai merah kecil, tak mau bau dia. Jadi subhanallah, ada yang sanggup pergi laut walaupun ribut, kerana nak tangkap ikan. Apa yang makan bukan dia. Jadi ini semua Allah atur. Jadi yang atur alam ni, kalau sayangkan kita, dia punya tau. Alam ni semua dia punya. Dia yang gerakkan segala-galanya. Jadi macam nak dapat kasih sayang dia tu. Itu yang saya janji minggu lalu. Ini paling penting sekali. Kalau Tok Sawak cari apa kitab ni, pasal dia punya muka surat pun dah lari. Kalau lama 97, kalau yang baru ni 104. Ini ujung selai ada penghabisan hadis kursi panjang, hampir 1 muka surat. Ini dinamakan hadis kursi. Hadis kursi ni firman Allah, tapi tak masuk dalam Quran. Nabi sampaikan. Sebab dalam hadis kursi dia punya perkataan hambaku. Nabi tak boleh cakap hambaku. Nabi sama kita sama, hamba Allah. Tapi Allah saja boleh kata hamba-hambaku. Jadi dalam hadis ini, panjang ni saya tak bacakan dia punya perkataan dalam bahasa Arab. Kita balik rumah kita boleh baca. Dan juga bahasa Melayu dia pun panjang. Saya cuma beri keterangan. Balik awak baca sepenuhnya. Apa kata Allah dalam hadis ini secara ringkas? Allah beri tip, Allah beri cara nak dapat kasih sayang Allah. Hambaku, kata Allah, hambaku. Sebab kata Allah, tapi tak masuk dalam Quran. Tak boleh dekat dengan aku, hanya buat yang fardu saja. Kalau awak semayang fardu, semua fardu, tak buat sunat, awak tak boleh dekat dengan Allah. Banyak buat sunat-sunat, buat apa yang Allah suka. Apa yang Allah suka ni, awak buat dapat pahala, awak tak buat tak ada dosa. Jadi orang dulu selalu cakap, alah, bayang tarawih sunat, tak wajib. Habis tengok televisyen wajib, duduk berborak wajib, tahan berborak, tahan tengok televisyen, tak nak sembahyang sunat. Jadi rugi. Kita buat apa yang Allah suka. Jadi Allah beritahu, hamba aku tak boleh dekat dengan aku, hanya buat yang fardu saja. Banyak buat perkara yang aku suka, kata Allah, sampai aku sayang, kata. Buat sunat-sunat sampai Allah sayangkan itu.
Kalau kita ada apa-apa yang lebih, kita sedekah. Sedekah ni bukan hanya dengan wang ringgit, dengan makanan, dengan apa saja tenaga kita, tolong orang. Kursi roda tak boleh bergerak, kita tolakkan. Itu semua sedekah kita untuk diri kita. Asal beri manfaat pada orang lain. Banyak buat ini sampai Allah sayang. Bukan buat satu hari dua, tidak. Buat, aku nak kasih sayang kau ya Allah. Niat dalam hati. Bila Allah dah sayang ya Allah, awak fikirlah yang punya alam ni sayangkan kita. Ni semua dia punya tau. Dia yang jadikan, dia yang atur, dia yang kuasai. Setunggal sayangkan kita. Masya Allah. Tak boleh nak cakap lagi lah. Bukan kata kalau dia sayang kita ni relax, macam kat syurga, makan boleh, masak tak payah kerja. Tidak. Ini dunia. Dunia ikut kenyataan. Ini bukan syurga. Syurga ya, kita makan tak payah masak, kita petik buah dia tak payah pakai galah, duduk pun boleh petik. Itu syurga. Dunia mesti ikut aturan dunia. Tapi kalau Allah dah sayang, macam-macam kemudahan Allah beri. Percayalah, yakinlah, hidup kita sentiasa dalam pertolongan Allah. Hidup dunia ni, jangan ingat Allah dah sayang, kita tidak diuji. Ujian lagi berat kadang Allah beri. Tapi kita dapat pertolongan, kita dapat keringanan, kita dapat ketenangan yang kita nak. Siapa boleh beri kita ketenangan dalam hidup? Awak ingat orang kaya tu tenang? Hai, orang kaya tidur, kucing melompat dia terperanjat. Kita orang miskin tidur, kucing lompat ke apa ke, oi, tak sadar terus. Orang miskin semua boleh makan, tolak kayu dengan batu. Tapi orang kaya, sampai orang dulu, sekarang saya dah tak dengar lagi. Ini sakit orang kaya. Ada sakit orang kaya pula. Makan ubat tak putus. Dan banyak yang sedap-sedap tak boleh makan. Ini orang kaya. Subhanallah. Apa tu semua? Kita nak hidup tenang. Jadi itulah, carilah kasih sayang Allah. Apa dia? Banyakkan buat yang sunat, yang Allah suka. Bila Allah dah sayang, Allah akan pelihara panca indera kita. Bila Allah dah sayang, doa kita Allah tak tolak. Saya rasa kursi tu boleh tarik ke sana. Segini aja nanti. Kursi tu boleh tarik kan, dia tak melekat. Tarik ke tempat lapang. Jadi tengok tempat dia, kalau gini aja nanti sakit leher. Lagi boleh. Jadi kan terderang ini. Tapi orang punya kepala gini, kita lagi gini. Kursi boleh bergerak, cuma jangan rapat-rapat. Dulu saya suruh rapat-rapat, sekarang saya suruh jarang-jarang. Norma baru, pasca COVID-19, kita ikut aja lah, kita usaha, mudah-mudahan usaha kita diberkati Allah. Jadi itulah, kalau Allah dah sayang, dalam hadis kudusi ni mengatakan kalau kita minta, Allah tak tolak. Kita sibuk nak doa, nak minta Allah kabul, tapi Allah tak sayang. Awak tak dekat dengan Allah, macam mana awak nak dapat? Awak nak doa awak kabul, pertama Allah sayang awak. Allah dah sayang. Apa yang awak minta yang baik-baik, Allah kalau beri, tak ada rugi pada Allah, tak ada susah. Allah beri. Kalau Allah dah sayang, kita minta, syaratnya tu dikatakan tadi, hamba aku tak boleh dekat dengan aku hanya buat yang fardu. Dalam hadis kursi ni, banyak buat sunat. Banyak buat sunat, kita dekat dengan Allah. Bila dah dekat, kita minta, senang Allah beri. Orang yang dekat senang diberi, tapi orang yang jauh kat belakang, Ustazah minta air tu, macam mana saya nak lontar? Tapi orang yang dekat ni dapat. Jadi begitulah kita dengan Allah.
dekat dengan Allah, dapat kasih sayang Allah, insya-Allah. Apa kita punya hajat yang baik-baik, Allah beri. Sebab bila Allah beri, pada Allah tak rugi dan tak menyusahkan Allah. Tapi Allah tak nak beri pasal awak punya syarat tak cukup. Allah kata dalam Quran, ud'uni astajib lakum. Mintalah, aku akan astajib. Astajib ni macam cakap aku jawab, aku akan kabulkan, aku astajib. Tapi ayat tu sambung, ud'uni astajib lakum, aku akan terima. Tapi sambungannya falyastajibu li wal yu'minu bi. Disambung lagi. Syaratnya Allah astajib, kita yastajibu. Allah saud, kita pun mesti saud seruan Allah. Baru Allah saud seruan kita. Allah jawab kita punya permintaan, makna Allah kabulkan. Kita mesti jawab atau kabulkan apa yang Allah seru, apa yang Allah cakap, apa yang Allah firman. Baru kena. Ini kita punya je, kita ndak Allah jawab, Allah kabul. Habis Allah punya suruh, kita tak ikut, kita buat dak. Jadi ini logik pada akal lah. Allah akan terima dengan syarat kita terima semua suruhan Allah, semua ujian Allah. Baru Allah terima kita sebagai hamba-Nya yang mendapat kedudukan yang baik di sisi-Nya, insya-Allah. Jadi inilah secara ringkas saja, saya tak bacakan dia punya makna dan hadisnya. Kat rumah awak boleh baca. Sebab saya tahu banyak orang yang dah doa dia dikabulkan, tapi dia tidak berusaha untuk dekatkan diri pada Allah. Dia tidak berusaha untuk mendapat kasih sayang Allah. Usaha dekatkan diri pada Allah, usaha dapatkan kasih sayang Allah. Dengan cara apa? Allah beritahu dengan banyak buat perkara-perkara yang sunat, yang Allah suka. Mungkin haji sunat berat, mungkin puasa sunat berat. Tapi yang ringan lah, yang kita kadang-kadang kita ada rezeki yang lebih, kita buat sedekah. Kadang-kadang kita ada masa yang lebih, kita sujud pada Allah. Tak boleh berdiri, duduk. Sembahyang sunat boleh duduk, relax duduk tau. Cuma kalau boleh duduk, kita duduk bawah yang boleh sujud, kalau boleh lah. Tapi tak boleh, saya kau dah tak boleh duduk bawah, kaki dah tak boleh lipat. Mana yang boleh? Allah lebih mengetahui. Itulah dia. Jadi mudah-mudahan kalau dapat kasih sayang Allah, Allah jaga kita, Allah pelihara kita, Allah sentiasa beri hidayah, rahmat, berkat. Oh, ini yang kita nak dalam hidup ini. Yang kita nak rahmat Allah, yang kita nak berkat. Minum air ni sikit dia seteguk, beri berkat. Maknanya hilangkan dahaga. Minum sampai satu kolej. Dah satu kolej aku minum, tapi lagi dahaga, lagi haus. Tak guna. Kita nak biar sikit, gaji kecil, beri berkat. Semuanya dah berkat. Itu dari Allah. Benda sikit tapi boleh macam, tapi itu Nabi mukjizat lah. Makanan sikit tapi cukup orang yang datang makan. Itu mukjizat Nabi lah. Kita berlambak pun tak cukup. Jadi itulah, kita nak berkat, kita nak rahmat, kita nak redha Allah, kita nak pertolongan dari Allah. Awak ingat kita datang sini dengan pertolongan dari Allah. Kalau Allah tak tolong, ada jahal kat rumah, tak boleh datang. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan Allah, mintalah kepada Allah yang baik-baik. Jadi sekarang kita sambung di sini. Kalau baru punya kitab ni, muka surat 17. Muka surat 17 di sini. Tapi kita belum habis menceritakan tentang maksiat lidah, apa-apa dia.
Saya ingat dah masuk maksiat lidah yang pertama. Okeylah, secara ringkas sajalah sebelum dia, dari tu kawallah lidah daripada 8 perkara yang dilarang Allah. Dan jahat orang. Lidah boleh rusakkan iman. Lidah boleh rusakkan amal. Lidah boleh rusakkan hati orang. Hati orang pecah, hancur, luka, berdarah pasal apa? Pasal lidah dah. Jahat lidah ni. Lidah boleh memecahkan perhubungan suami isteri, keluarga. Lidah. Lidah boleh orang merana. Lidah. Jadi jagalah lidah dari 8. Apa dia? Pertama, berdusta, bohong. Tak ada bohong sunat tolong. Saya ni buat bohong sunat. Jadi kan tadi dah belajar buat sunat-sunat. Jadi sunat-sunat ni kita dapat pahala. Jadi kita bohong aja lah, bohong sunat. Tak ada bohong sunat. Bohong semuanya haram. Cuma ada bohong harus, itu dengan tujuan nak damaikan orang. Orang ujung gaduh, kita nak damaikan. Kita pergi dekat sini, kita kata orang ujung tu ken salam awak, padahal tidak. Orang di sini sana ken salam awak, bohong, tapi tujuan nak damai. Itu dibolehkan, boleh saja. Tapi kalau tak nak buat pun tak apa, tak nak biasakan lidah ni berbohong. Jadi bohong dosa besar, di antara dosa-dosa kecil. Jadi kita akan belajar apa akibat orang yang bohong. Menyalahi janji. Ini lidah. Janji tak tunai. Mengumpat. Ini bukan mengumpat, ceritakan hal. Bila awak cerita keburukan orang, itulah umpat. Awak nak terima tak terima, dalam hukum syarak, umpat. Sebab saya katakan, kita nak belajar maksiat zahir ni bukan andaian kita. Kita nak belajar ikut hukum syarak. Apa hukum syarak kata? Bila awak cakap sesuatu aib orang, kalau betul orang tu memang gemuk gedempul, awak cakap belakang dia, yang kalau dia dengar, dia marah. Dia cakap apa gemuk gedempul? Mentang-mentang dia kurus apa macam cicak kubing. Dia kata dia malaikat dah tulis. Tak ada untung, rugi. Macam mana kita punya lidah doa nak kabul? Kalau lidah penuh dengan maksiat, Allah tak suka. Ada umpat, ada bohong. Jadi awak doa, kita semua ada doa. Tak ada orang tak ada doa. Semua orang ada hajat. Tak ada orang tak ada hajat. Macam-macam hajat. Tapi Allah tak kabulkan sebab lidah kita kotor dengan maksiat. Yang keempat, yang kita akan belajar cara terperinci lah, mirak dan jidat. Pantang mempantang. Ini cuma nama, tapi kita akan belajar apa dia, apa akibat yang tak baik, bagaimana nak elakkan dari maksiat ni. Yang kelima, menyucikan diri, puji diri. Ayo awak, tak apalah dia nak puji diri dia. Tak boleh. Walau macam mana kita baik sekalipun, kita tak boleh puji diri. Tak boleh duduk bakul angkat sendiri. Tak boleh. Mesti orang lain angkat. Tak boleh angkat sendiri. Yang keenam, mendoakan dengan kejahatan. Macam orang dulu, dia kalau tahan bas tak jalan, dia sumpah ambil bas. Alhamdulillah lah, ini semua lidah yang kalau banyak amal pun ni tak guna awak. Yang paling penting akhlak. Paling penting. Sebab awak buat amal untuk diri awak. Tapi akhlak kaitan dengan orang. Kalau akhlak awak buruk, biar awak sujud satu malam. Tapi akhlak buruk, orang tak senang bergaul dengan kita. Mulut celupa sangat. Mulut terlalu terlepas. Bisa mulut tu. Orang terjejas. Sebab akhlak ni sangat-sangat penting. Biar amal sikit, tapi akhlak baik, masuk syurga. Amal banyak, akhlak buruk, habis. Akhlak tu yang buruk, rusakkan amal ibadat.
Dosa banyak, hadis Nabi mengatakan jauhilah dari dengki. Dengki memakan amal soleh kamu seperti api memakan kayu yang kering. Kita ada dengki, kita buat amal. Oh, banyak amal. Tu dah cakap tadi, kita datang belajar je, berapa banyak kita dapat pahala. Satu langkah, satu pahala, satu dosa terampun, satu darjat kita dapat. Itu langkah. Orang semayang 1000 rakaat, kita lebih baik. Tapi habis amal kita tu macam api memakan kayu yang kering. Kalau ada dengki dalam hati. Saya ni bukan dengki lah, saya cakap tak boleh. Kesenangan orang, awak jangan tak senang. Iyalah, dia boleh lah, dia banyak duit. Alhamdulillah lah, ini semua lidah. Dia ni pasal lah. Dia banyak duit ke tak banyak duit ke, apa dia buat ke, antara dia dengan Allah. Kita tak boleh sebut-sebut semua. Kita hormati apa orang lain buat yang baik. Jangan kita rasa tak senang. Jadi itulah dengki. Kemudian yang keenam, melaknat. Ini semua kerja lidah yang buruk. Bergurau dengan mengejek. Tapi gurau, tapi sindir-sindir orang yang memalukan orang. Ini semua maksiat. Ini semua maksiat. Jadi ini 8, kita nak belajar secara lebih terperinci. Yang pertama sekali, maksiat lidah. Pertama, berdusta, bohong. Bohong. Jagalah lidah daripada berdusta, sama ada sungguh-sungguh atau bergurau-gurau. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, innal kadhiba min abwabin nifaq. Artinya bahawasanya dusta itu satu daripada pintu-pintu munafik. Jauhilah dari bohong, sama ada dengan betul atau gurau. Kita kalau gurau selalu bohong. Bila kita bohong, malaikat rahmat lari. Bila kita bohong, dari polis kita bohong. Berapa boleh jaga diri dari bohong. Tapi rasa saya lah sampai ke hari ni, adakah awak nak cakap saya ni tak pandai bohong, tak pernah bohong? Saya kira itu satu bohong. Sampai ke hari ni, saya ni tak pandai bohong. Mana orang tak pandai bohong? Walaupun tak ada sekolah bohong. Saya ni tak pernah bohong. Ini semua tak ada dalam kenyataan. Sampai hari ni, kita mesti ada bohong. Cuma daripada sekarang, berapa boleh elakkan bohong. Hanya kita akan belajar. Bohong tak boleh, elak boleh. Bohong tak boleh, hela boleh. Hela. Tapi bohong memang dilarang sama sekali. Berapa boleh, jagalah lidah daripada bohong. Kalau awak tak jaga, itu dikatakan macam mana doa nak kabul. Tak kabul. Maka kita ni lepas semayang nak berdoa. Kita nak minta iman yang kuat. Kita nak minta kesihatan yang baik. Kita nak minta panjang umur. Kita nak minta kekuatan diri. Banyak yang kita nak minta. Tak boleh kabur. Kalau lidah kita kotor, yang kita baca 8 tadi. Pertama ni bohong ni. Pasal bohong ni, satu, susahlah nak elak. Tak ada manusia yang tak pernah bohong. Tak ada. Kecuali Nabi Muhammad SAW. Kita ni Allah, cuma ndak dengan tak ndak, biasa dengan tak biasa, atau mesti ada bohong. Tapi ada orang saya dengar, saya ni tak pandai bohong. Itu dah satu bohong. Mana boleh tak pandai bohong? Jadi berapa bolehlah elakkan dari bohong. Kalau orang tanya agak-agak nak bohong, diam sudah. Saya jawab. Jadi tak bohong. Jadi
Bohong ni salah satu dari pintu-pintu munafik. Orang munafik, kata Allah dalam Quran, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Sadaqallahu. Orang munafik, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, bawah neraka. Orang munafik di punya tempat bawah, paling bawah dalam neraka. Dan tak ada siapa boleh tolong. Inilah orang munafik. Jadi bohong ni tanda munafik. Lagi banyak bohong, lagi banyak munafik. Alhamdulillah. Nanti kita sambung lagi. Buat sementara kita bacalah hadis-hadis Nabi, ayat Quran, orang-orang munafik dan keburukan lidah, kejahatan lidah, maksiat lidah. Mudah-mudahan kita faham, kita dapat hindari. Lepas tu kita belajar, kalau kita tambah kuat kita punya keimanan, kita punya fahaman, supaya kita dapat akhir-akhir hidup kita ni jauh dari bohong. Mungkin awal hidup banyak bohong, tapi akhir hidup pula. Sebab akhir ni kita dikira. Kita dikira akhir umur. Lagi-lagi bila tinggalkan dunia. Jadi kita sambung lagi insya-Allah. Allahu a'lam. Ala hadirat Nabi Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na bil Qur'anil azim wa barik lana bil ayati wa dzikril hakim wa minna innaka antas samiul alim. Allahumma ftah lana min khazainika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman nafi'a. Allahumma ftah lana wa li hadirina abwabal khair wa abwab barakah wa abwab ni'mah wa abwab rizqi wa abwabal quwwati wa abwabas sihhati wa abwas salamah salamatan fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala al-hadi syurafa wa ala alihi wa sahbihi wa waffa wa wafa. Amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam telah bersabda, menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap orang Islam. Hadis ini menerangkan bahawasanya setiap orang yang beragama Islam itu wajib untuk mereka menuntut ilmu dan mendalami ilmu. Dan yang lebih utama lagi bagi setiap umat Islam itu ialah mempelajari ilmu agama Islam dan mendalami ilmu agama Islam. Banyak sekali fadilat-fadilat dan kelebihan orang yang menuntut ilmu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengambil jalan menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya untuk ke syurga. Dalam hadis ini kita dapat melihat ganjaran orang yang mempelajari ilmu agama dan menuntut ilmu itu adalah ganjarannya masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala, atau Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya di dalam kehidupannya untuk memiliki syurga Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ganjaran dan kelebihan mereka yang menuntut ilmu. Kita lihat di dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-9, Allah SWT berfirman, qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Yang bermaksud, katakanlah, adakah sama orang-orang mereka yang mengetahui dan juga orang-orang yang tidak mengetahui. Dalam surah lain iaitu surah Al-Mujadalah ayat yang ke-11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Yang bermaksud di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala telah meninggikan dan mengangkatkan di antara orang-orang yang beriman di antara kamu dan mereka yang menuntut ilmu darajat yang tinggi. Jadi di sini kita lihat sebagai satu rumusan, agama Islam itu menggalakkan untuk setiap orang yang beragama Islam untuk menuntut ilmu agama, dan disebutkan sebentar tadi kelebihan dan
ganjaran-ganjaran mereka yang menuntut ilmu agama. Apatah lagi mereka yang mengamalkan ilmu agama tersebut, belum lagi kita sebutkan dan kongsikan ganjaran-ganjarannya. Jadi sebagai seruan umat agama Islam dalam mempelajari dan mendalami ilmu agama, selain daripada siri-siri pembelajaran Islam dan juga kuliah-kuliah agama yang disiapkan, Masjid Darul Ma'mur juga telah menyediakan kursus-kursus yang khusus, yang penting dan juga yang mendalami tentang ilmu agama Islam. Jadi di sini kita ingin mengkongsikan bersama-sama kursus-kursus yang telah kami sediakan. Dan dua faktor utama di dalam kita menjalankan kursus-kursus ini adalah untuk sama-sama kita mendalami ibadah solat kita dan mempelajari lebih dalam dan mengetahui tentang amalan ibadah solat kita seharian, dan juga dalam kita mempertingkatkan dan memperbaik bacaan Al-Quran kita, khususnya bacaan surah-surah kita di dalam solat. Kursus SIS, Surah in Salat Masterclass, memberikan tumpuan di dalam bacaan di dalam solat kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, barang siapa yang membaca huruf di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan ganjaran pahala yang di mana setiap pahala itu digandakan dengan 10. Aku tidak bermaksud alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, mim satu huruf, lam satu huruf. Jadi ini adalah ganjaran-ganjaran pahala bagi mereka yang mempelajari Al-Quran. Dalam setiap huruf yang dibacakan oleh kita itu, kita akan mendapatkan 10 kali ganda pahala. Bayangkan kalau kita mempelajari dan membacakan surah-surah yang banyak di dalam Al-Quran. Maka faktor penting dalam solat kita adalah bacaan-bacaan Al-Quran. Kursus SIS Masterclass ini memberikan tumpuan yang khusus bagi mempertingkatkan dan memperbaik bacaan Al-Quran kita, terutama di dalam surah-surah yang kita baca di dalam solat, bermula daripada surah Al-Fatihah dan juga surah-surah daripada juz 30 yang sering kita baca di dalam solat kita. Bagi mereka yang masih lagi belum membaca dan mengaji Al-Quranul Karim, I2MI, Intensive 2 Month Iqra', bertujuan untuk membantu peserta dalam mempelajari Al-Quran, dalam mengenal huruf dan membacanya dengan betul. Mudah-mudahan peserta dapat dalam 2 bulan intensif ini dapat mengaji Al-Quran walaupun secara perlahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Allazi yaqra'ul Qur'an wa huwa bihi mahirun ma'as sufuratil kiramil bararah, wallazi yaqra'uhu wa yata'atta fihi wa huwa alaihi syagun lahu ajran." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam bermaksud hadis ini, barang siapa yang membaca Al-Quran dengan betul dan mengamalkannya, maka dia bersama dengan para malaikat yang mulia. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran dengan bersungguh-sungguh dan dengan kesusahan, maka dia akan mendapat 2 pahala. Di dalam hadis ini, ulama mengatakan kenapa orang yang bersungguh-sungguh tetapi mengalami kesusahan dalam membaca mendapatkan 2 pahala. Pahala yang pertama adalah pahala bacaannya dalam mengaji Al-Quran, dan pahala yang kedua adalah pahala kesungguhannya dalam kesusahannya dan kesulitannya dalam membaca Al-Quran Karim. Jadi ini adalah kelebihan mereka yang betul-betul walaupun mereka mengaji tetapi dengan bersusah payah, mereka tetap juga mendapatkan ganjaran pahala yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diharapkan dapat menjadi orang yang bersama dengan ahli Al-Quran dan mendapatkan syafaat orang-orang yang membaca Al-Quran sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumul qiyamah syafi'an li ashabihi." Yang bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, sesungguhnya akan datang hari kiamat nanti Al-Quran itu sebagai syafaat pada ahlinya. TSOS, The Ship of Salvation, ialah kursus Fardu Ain yang mengupaskan topik salat dengan lebih mendalam, berpandukan kitab fiqh yang masyhur, kitab Safinatun Najah, yang bermaksud perahu yang menyelamatkan, yang dikarang oleh Syekh Salim bin Semir Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Di dalam kursus ini, peserta akan mempelajari berkenaan dengan ibadah salat dengan lebih mendalam agar dapat kita menghalusi dan dapat kita menghayati ibadah salat kita seharian. Kursus ini juga telah dijalankan pada tahun yang lalu.
dan alhamdulillah peserta mendapatkan maklumat dan memberikan maklum balas yang baik dalam kursus ini, dan kita mengharapkan mudah-mudahan pada tahun ini juga peserta akan dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang bakal mereka pelajari dalam kursus ini insya-Allah. Akhir kata, setiap kursus-kursus yang disediakan yang akan kita jalankan pada tahun ini akan kita lakukan secara online. Ini demi menggalakkan penyertaan dalam masa yang sama, semua peserta di dalam keadaan selesa di rumah masing-masing. Bukanlah satu kekurangan bagi kita untuk tidak mengetahui ataupun tidak mempelajari ilmu agama Islam, akan tetapi kita akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan usaha kita dalam menuntut ilmu agama, khususnya ilmu agama Islam. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memudahkan saya dan awak semua dan kita semua dalam menuntut agama, dan juga kita mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa taala dalam usaha kita. Akhir kata, marilah sama-sama kita merenungi kata-kata ini yang mengatakan in this world of information, ignorance is a choice. Di dalam dunia yang serba moden dan penuh dengan informasi ini, kejahilan itu adalah satu pilihan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.